Belum ni. Dah jalan gambar. Ni. Dah boleh tekan live. Okey link ni betul kat Muafakat TikTok pun jalan Nasional. sekali lah. Tapi baik share link Facebook lah. Dah boleh belah sana okey tak? Dah boleh belah sana. Berada. Sana pun. Allah. Ni, sikit. Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam program AM 2PM, sebuah program bual bicara anjuran Muafakat Nasional. Hari ini kita bersiaran di dalam Facebook dan juga TikTok. So mana-mana sahabat yang sedang menonton, kalau boleh tolong share link Facebook kita, kerana kita ada topik yang menarik hari ini yang untuk kita bincang dan untuk kita gali sedalam-dalamnya apa isu-isu semasa yang sedang berlega di dalam negara kita, Malaysia. Hari ini kita bersama dengan dua panel hebat yang saya jemput khas, yang saya rasa memang sangat terkenal, yang kita boleh panggil pempengaruh dan juga yang juga berpengaruh dalam politik. Yang pertama sekali saya kenalkan dulu sahabat saya, Syafiq Abdul Halim. Syafiq Abdul Halim aktivis media sosial dan juga pegawai penyelidik kepada YB Datuk Wan Saiful. Dan juga kita punya panelis yang kedua, tak lain tak bukan, saya rasa ramai yang kenal, seorang yang sangat ada banyak kontroversi, seorang yang kuat berjuang, yang hebat, sentiasa berada di mana-mana media, keluar sana, naik turun balai polis dan sebagainya. Banyak isu-isu yang dia bawa demi negara yang tercinta. Jadi kita kenalkan Cikgu Bat. Siapa tak kenal? Cikgu Bat seorang aktivis politik dan juga pengerusi Muafakat Nasional Negeri Sembilan. Terima kasih. Itu hebatnya Muafakat Nasional, saudara-saudara yang sedang menonton live ni. Muafakat Nasional ni saya cerita ringkas, kita terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan ideologi politik yang merangkumi ahlinya seramai lebih 30,000 orang, Cikgu Bat. Terdiri daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak. Kita ada cawangan dan bahagian di seluruh negara yang sudi untuk bersama menyertai Muafakat Nasional. Jadi Muafakat Nasional ni kita buka pada semua rakyat Malaysia yang sudi untuk menjadi ahli, dan kita terima mana-mana ahli yang nak bersama dengan kita dan memahami agenda dan ideologi perjuangan Muafakat Nasional. Jadi hari ini kita nak bincang tajuk yang amat special, saya rasa, yang sangat sinonim dengan perkara yang sedang berlaku hari ini, iaitu tentang kebebasan bersuara dan kebebasan media. Cukup madani ke dalam kerajaan hari ini, dalam media dan dalam memberikan kebebasan bersuara, terutamanya pada aktivis politik dan juga orang politik dan juga pejuang-pejuang media maya di dalam politik negara. Jadi saya rasa kita mulakan perbincangan kita hari ini. Kita nak kupas isu-isu yang melibatkan kebebasan bersuara, yang mana kita lihat hari ini banyak orang mempertikaikan tentang kebebasan bersuara. Yang saya nampak, yang saya baca dan saya dapati disekat oleh pihak kerajaan. Terutamanya bila saya lihat bahawa ini ada 9 wartawan yang dikatakan mempertikaikan
kerajaan, betul mempertikaikan kerajaan dalam konteks kebebasan media. Dan juga kalau kita tengok Awesome TV yang ada berita 757 yang baru ini ditarik lesennya. Saya tak tahu apa faktor sebenar, tapi dikatakan menyampaikan berita yang bertentangan dengan naratif kerajaan. Dan juga ada juga media lain seperti Pertiwi juga yang dikatakan diganggu ataupun dictate by government tentang dia punya pengisian dan penulisan di dalam media mereka. Jadi Syafiq Abdul Halim, orang yang saya rasa glamour, setiap malam live saya tengok dalam TikTok, berjam-jam live. Kadang kita buka 2-3 pagi, ada juga masih live lagi. Hari ni kita panggil dia ke studio Muafakat Nasional. Terima kasih kedua panelis kita kerana sudi hadir. Jadi Syafiq, kebebasan bersuara dan kebebasan media cukup madani ke dalam konteks kerajaan madani yang dikatakan patutnya memberikan kebebasan bersuara ni? Silakan. Okey. Yang pertama sekali saya nak quote host terima kasih. Saya nak quote daripada George Washington. George Washington cakap, jika kebebasan bersuara itu dinafikan, maka semua orang seperti dibisukan atau diperbodohkan dan ibarat kambing yang menunggu masa untuk disembelih. Ini di dalam Melayunya lah ini maksudkannya. Jadi dekat sini kalau kita sebut daripada segi konteks freedom of speech ni, kebebasan bersuara ni adalah hak yang dijamin di dalam perlembagaan. Jadi kita perlu fahami adalah perlembagaan. Kalau kita lahir ni, kita ada bond kita dekat menalan sijil lahir kan. Jadi negara kita ni ada perlembagaan yang melahirkan sebuah negara yang dinamakan sebagai Malaysia. Perlembagaan ni adalah undang-undang yang tertinggi dalam persekutuan, yang mana di dalam perlembagaan itu sendiri menjamin bahawa setiap warga negara ni berhak kepada kebebasan bercakap dan juga bersuara. Jadi itu yang pentingnya dalam isu bila kita membincangkan tentang kebebasan bersuara, freedom of speech. Ada pihak yang mengatakan, yang madani ni, mereka mengatakan bahawa kebebasan bersuara ni tidaklah membawa maksud kebebasan untuk memfitnah. Jadi apa yang kita perlu faham dekat sini adalah label yang mereka bagikan itu seolah-olah macam menteri ni mempunyai kuasa untuk menghukum, ataupun kerajaan itu mempunyai kuasa untuk menghukum. Jadi sepatutnya dalam proses untuk kita mengawal dari sudut kebebasan bersuara ni, kita kena biarkan supaya undang-undang itu mengambil tempat, yang dipanggil sebagai the rule of law itu. Jadi bila bercakap soal dikatakan tidak boleh, kebebasan bersuara ni tidak bermaksud kebebasan memfitnah ni, sekiranya adalah ada elemen fitnah di situ, maka berlakulah proses sebagaimana yang sepatutnya berlaku, iaitu adanya laporan, adanya penyiasatan dan juga pendakwaan. Jadi tadi sebut daripada segi media sosial, saya sendiri baru ni berhadapan dalam siaran yang dikeluarkan oleh RTM, Biar Benar. Dia keluarkan, dia kata saya memfitnah kerajaan, dia akan mengambil tindakan dan sebagainya, tapi sampai ke hari ini belum ada. Sebab apa? Sebab proses itu diambil terlebih awal, dia tidak melihat. Jadi saya bercakap dalam pada waktu itu adalah daripada sudut apabila di Parlimen berlakunya speaker kata tidak boleh menyebut tentang Zionis, tentang Yahudi, tentang kafir dan sebagainya. Saya buat video, saya kata saya setuju perkataan mengkafirkan itu tidak sepatutnya ada. Tetapi perkataan Zionis dan Yahudi ini tidak pernah disebut dalam handset, memang tidak ada. Saya buat research, saya tahu memang tak ada langsung. Jadi bila mereka cari sendiri pun memang tak jumpa perkataan tu. Jadi dia kata saya memfitnah speaker. Walaupun saya duduk di luar dewan, tapi saya boleh memfitnah speaker juga. So ada kena cas ke? Yang tu belum ada lagi, tapi dibayarkan lah. Maknanya dikatakan saya telah memfitnah kerajaan. Jadi inilah elemen-elemen yang tidak sepatutnya ada dalam kebebasan bersuara ni. Maknanya setiap orang rakyat ni dia berhak untuk bersuara apa yang dia nak menyuarakan, pendapat dia dan sebagainya terhadap apa yang berlaku dalam dia punya kehidupan seharian dia dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh dihalang, dan kerajaan itu tidak boleh mengambil tempat untuk berada
lebih atas daripada undang-undang. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Dan bila kita sebut daripada konteks media tadi, saya nak sentuh sikit. Daripada segi konteks media ini, wartawan ini dia ada satu tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab dia adalah untuk menyampaikan apa yang rakyat perlu tahu di seluruh Malaysia. Jadi kalau kita tengok kerja wartawan ini, dia terpaksa cari story, turun ke macam-macam lah kan, di tempat kejadian dan sebagainya. Jadi bila dia bawa story itu, bawa balik kepada dia punya news agency, adalah orang kata apa, dengan harapan untuk dia melaporkan supaya rakyat tahu tentang benda tu. Jadi bila kerajaan melihat bahawa mungkin apa yang dilaporkan itu boleh bagi kesan daripada segi politik dan sebagainya, maka agensi ini disuruh, ada agensi yang kena tukar dia punya tajuk berita, ada yang dapat email suruh turunkan dia punya kandungan berita. Diarahkan oleh apa nama ni? SKMM. Yes. SKMM arahkan dan sebagainya. Jadi itu yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab kita kena hormat, sebab apa, news agency ni dia memang ada license. Dia ada dia punya integriti dia. Jadi kerajaan tidak boleh mengawal semua perkara. Jadi yang saya faham, dia nak nampak Madani ni indah. Nak nampak Madani ni indah adalah dengan perbuatan yang dibuat untuk mengindahkan kerajaan itu. Bukan cuba bermain dengan propaganda supaya dapat manipulate rakyat untuk melihat bahawa kerajaan itu nampak indah tetapi pada hakikatnya buruk. Saya rasa saya berhenti kat situ dulu. Okey, Cikgu Bat, ni sahabat kita cakap tadi, kerajaan seolah-olah cuba nak diktate lah segala pelaporan yang dikeluarkan oleh media. Dan media ni pula, wartawan terutamanya, dia terikat dengan satu tanggungjawab yang besar dengan penuh integriti menyampaikan kebenaran. Jadi dalam konteks kerajaan Madani hari ini, jadi cukup madani kan dengan tindakan-tindakan daripada kerajaan Madani tersebut? Okey, pertama sekali terima kasih. Saya ucap terima kasih dan tahniah kepada Muafakat Nasional kerana memulakan budaya perbincangan seperti ini, yang seharusnya dalam kerajaan yang mengangkat reformasi sebagai temanya untuk menawan rakyat menjelang pilihan raya itu, seharusnya perbincangan ini subuh. Assalamualaikum warahmatullahi juga kepada seluruh yang mendengar, dan saya minta untuk semua yang mendengar ini cuba menghantar sebanyak mungkin mesej yang kita akan bincangkan malam ini. Pertama, Tuan Musi, kerajaan tajuk ini bersesuaian dengan 1 tahun Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kerana 1 tahun ini bakal ditandakan dengan perkataan NATO. NATO tu apa maksud dia? No action, talk only. Ini sebuah kerajaan yang kerjanya kan, cakap tak bikin, cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tak bikin, asyik cakap aja. Inilah kerajaannya. NATO, NATO. Ni kerajaan NATO namanya kan. Sembang deras, sembang kari, penuh penipuan. Kedua, yang lebih penting ialah negara ini dah jadi, betul lah dia cakap kebebasan, semua orang boleh bersuara. Itu bukan usaha Anwar Ibrahim, itu usaha perkembangan bermaklumat, sistem teknologi dan sebagainya. Semua orang boleh ada media sendiri, semua orang boleh bercakap, semua orang akan jadi wartawan dalam kapasiti masing-masing. Cuma masalahnya, kita bebas bercakap, bebas bersuara, tapi adakah kita bebas lepas bercakap dan bersuara? Kan? Syafiq menyebut tadi dia dimasukkan dalam ni pelakon, inilah masalahnya kalau kita ada seorang menteri bengong yang bawa basikal dalam pejabat, yang tak erti buat kerja, yang dia ni sebenarnya macam mana dia boleh rapat dengan Ibrahim sebab dia menjadi pelakon ekstra dalam Gol dan Gincu. Sebab masa tu mungkin nampak jambu dan Anwar ambil dia sebab dia jadi pelakon ekstra Gol dan Gincu kan. Dia bukan Wahab tapi saya tak tahu sama ada dia mengwahab juga ke atau tidak, kita tak pasti. Sebab nanti kazaf kita tak tengok kan. Cuma yang saya nak sebut apa dia, siapa yang justifikasikan benda itu benar atau tak benar, palsu atau fitnah? Sebab
dia yang justifikasikan benda yang tak kena dengan tembolok dan tekak dia main hembus cakap benda ni fitnah, kan? Dan contoh dia, kita bercakap soal fakta. Anwar Ibrahim ini adalah pesalah banduan yang telah disahkan oleh Mahkamah Perliwan, dan Majlis Raja-Raja ataupun Majlis Pengampunan, Jawatankuasa Persekutuan Pengampunan hanya boleh berkuasa dalam, ini saya bercakap soal perlembagaan ni, berkuasa dalam keadaan hukuman. Mana hukuman tu dipendekkan ke, dipadamkan ke hukuman dia. Tetapi dia bersalah tak? Dia bersalah, kan? Bila ada orang bercakap, anggota bomba, pegawai bomba bercakap, ada anggota polis bantuan bercakap dan rakyat bercakap Anwar Ibrahim Perliwan, oh terus ini fitnah, terus ada laporan polis, terus buat tangkapan, terus buat itu, terus buat ini. Maknanya kebebasan bersuara, bercakap benda yang benar, ini bukan kritikan apa semua lagi tau. Bercakap fakta yang benar juga sudah tidak boleh dalam kerajaan rejim campuran hanat yang ada hari ni. Sebab saya panggil hanat Harapan Nasional, hanat, kan? Jadi ada pembaharuan menjelang setahun ini, jelas tak ada. Benda yang dijanjikan dalam buku manifesto dia sendiri, saya bacakan antara benda yang dijanjikan, kan? Memansuhkan Akta Zalim. Oh, semua orang undi kerana inilah kerajaan yang akan memansuhkan Akta Zalim. Apa dia Akta Zalim? Akta hasutan, Akta komunikasi, Akta mesin cetak. Mana benda tu dah setahun? Bukan kata kamu nak mansuh, usaha nak mansuh pun pura-pura lah, tipu-tipu je nak mansuh pun tak ada, kan? Majlis Media Council, oh, media ini akan diberi kuasa, akan diperkasa, kita akan wujud media council di mana wartawan penggiat media mengendalikan diri mereka sendiri dengan apa namanya ni, self kekangan yang mereka bentuk sendiri. Ini penipuan, kan? Tidak pernah semenjak negara kita merdeka ni, semenjak zaman Tengku Abdul Rahman sampai sekarang, prime media kena tukar tajuk sampai 3 kali. Tak pernah. Tapi zaman Anwar Ibrahim dengan menteri yang merupakan pelakon pembantu Golden Gincu ni, ketua pengampu Anwar Ibrahim ni, media kena tukar. Bukan kata media lain, media Malaysia kini, orang dia pun kena tukar tajuk. Jadi mana dia kebebasan? Engkau hanya nak orang tahu. Ini sebiji macam Korea Utara, kan? Kau nak kawal, kan? Saya pernah belajar di Korea, saya beri kesempatan belajar di Korea Selatan. Ada aktivis ataupun ada di antara rakan sekelas saya yang lari daripada Korea Utara. Kat Korea Utara, dia cerita dengan saya, Tuan Musi, ada 1 tahun yang Korea Utara ni dia kekang maklumat dan sebagainya, dan dia beritahu dekat rakyat dia, kita menang Piala Dunia, dan rakyat buat sambutan kemenangan Piala Dunia bola sepak. Dia nak kita bodoh sampai tahap macam tu lah, kan? Jadi apa lagi yang dijanjikan, kan? Melindungi pemberi maklumat, ada akta tertentu, akta perlindungan memperkasakan. Apa jadi dengan benda tu? Dan akta kebebasan maklumat, kan? OSA makin hari makin dikecam. Dan hari ini berapa ramai orang kena dakwa, kena dakwa kerana kesalahan-kesalahan atau akta-akta yang disebut tadi, kan? Maknanya tidak ada pembaharuan, malah keadaan menjadi lebih teruk. Dia nampak seperti kebebasan maklumat, tapi kebebasan macam mana? Contohnya ialah saya ada TikTok, saya aktif TikTok bermula daripada Ramadan yang lepas, tapi ni akaun yang kelima lah. Saya tak tahulah Syafiq akaun ke berapa belas tak, kan? Jadi mana kebebasannya? Apa benda yang kita boleh cakap? Rakyat hilang hak untuk menegur. Bukan saja itu, kalau kata kebebasan bersuara, sampai pegawai-pegawai kerajaan diditit dan diperbodohkan, tak boleh bercakap, macam nak ternak lembu, kan? Jadi oleh kerana itu, dalam pusingan pertama saya rumuskan, dalam 1 tahun Anwar Ibrahim ni bukan saja penuh pembohongan, tetapi dalam bab kebebasan kebebasan media dan kebebasan bersuara hampir tidak wujud di Malaysia. Hampir tidak wujud di Malaysia. Dan ini disuarakan oleh wartawan-wartawan senior yang mengeluarkan kenyataan.
Zaman Dr. Mahathir tak pernah, zaman ni tak pernah, semua tak pernah. Kan, yang pernah adalah perjuangan wartawan, itu ini apa semua. Tetapi kali ini seolah-olah kita berada dalam sistem penjajahan yang sangat teruk. Kan? Rakyat tak boleh bersuara. Malah bukan setakat tak bersuara, rakyat disajikan dengan pembohongan. Sebagai penutup, saya nak bagi tahu hari ini beras tempatan tak ada di pasaran, bukanlah misteri. Telur hanya ada telur Omega. Gula terhad, dan gula hanya kalau nak banyak ni gula yang premium. Tapi rakyat nak bercakap, rakyat tak boleh bercakap, tak ada ruang. Kalau bercakap terus kena media sosial, kena ban, kena itu, kena ini. Yang diberitahu ialah gula cukup. Rakyat tengok TV3 contohnya, rakyat pun confused. Aku pergi beli barang tadi dekat Nicaragua ke Zimbabwe, kan? Beras tempatan tak ada ni, gula tak ada ni, kan? Jadi kan itu sebagai persediaan pertama dia. NATO adalah benda yang paling tepat. Cakap tak suka bikin, bikin tak suka cakap, cakap tak bikin-bikin, asyik cakap je, no action, talk only. Okey, saya suka Cikgu Bat punya ayat tadi. Kebebasan bersuara tu ada, tapi kebebasan selepas bersuara tu yang mungkin dikenakan tindakan-tindakan, dan mungkin sampai kena kena turunkan video, kena turunkan posting. Jadi Syafiq, berbanding dengan kerajaan dulu dan kerajaan Madani yang supposedly yang memberikan kebebasan ni, jadi kita tengok perbezaan dulu dan sekarang macam mana Syafiq? Soalan ni tapi saya tak mahu bagi saya nak bagi dengan mengurusi KMN. Okey. Sebab saya jadi menteri media, saya berkesempatan di pegawai sana. Tapi bukan macam Wahab sebenarnya saya memohon orang kata waktu di bawah mindset berapa. Okey. Saya sempat jadi saya sebenarnya saya rasa orang pun tahu, Tan Sri pun pernah cakap dekat dalam sidang media bahawa di Kementerian Multimedia dia ada satu unit yang menguruskan sentimen. Pada waktu itu. Okey, research tu. Dia research tu. Jadi saya bila kita sebut tentang media sosial, pengurusi dahulunya kita ada box kita isi. Kalau ada masalah di kementerian kan kita letak dalam box tu kan, mencadangan lah dan sebagainya tu. Jadi lepas tu kita ada email aduan. Jadi zaman sekarang ni orang menggunakan media sosial sebab dia dah tak pergi dah dekat email aduan, dia dah tak pergi dah kepada box aduan tu. Jadi apa yang kita buat dahulu semasa di kementerian adalah kita menganggap apa yang rakyat sebut di media sosial itu adalah sebagai apa yang dia nak mengadu kepada kerajaan. Itulah input Dia. Jadi kita cuba selesaikan sebanyak mana masalah yang kita selesaikan. Satu hari kita diberi task untuk mengesan 10 masalah rakyat. Dia panggil 10 hot topic pada waktu tu kan. Jadi kita selesaikan, kita cari di dalam semua platform media sosial pada waktu itu adalah untuk menyelesaikan. Jadi dan kita perlu faham bila kita menggunakan term trooper ni cyber trooper ni wujud pada waktu tu zaman mereka lah dengan RBA, Red Bean Army. Jadi itu yang kita gelar sebagai cyber trooper. Cyber trooper ni adalah orang politik yang duduk dalam media sosial yang dibayar kan untuk melakukan sesuatu orang kata apa macam Red Bean Army buatlah propaganda dan sebagainya. Tetapi rakyat yang banyak ini tidak boleh dilabel sebagai itu. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan Madanon ni, saya tak panggil Madani ni dia indah. Jadi masyarakat sivil kan sedap nama Madinah kan, ini bukan dia, ni Madanon untuk non saja. Jadi Madanon ni kalau kita tengok dia apa yang dia buat adalah dia melabel siapa yang bersuara walaun. Okey. Siapa yang bersuara adalah penyokong Muafakat Nasional sebagai contoh lah. Bila kita duduk di sini Dia label. Ni orang dia ni orang ni. Ini orang Tan Sri Anwar Musa ni, ini orang Tun Mahathir. Ini orang CV ni cuba. Jadi dia melabel. Jadi dia tidak memandang serius berkaitan dengan apa yang rakyat luahkan. Jadi apa yang dibuat cakap ini, saya sendiri pernah buat video ni di Parlimen wife kepada Perdana Menteri kita di Bandar Tun Razak sini. Ya, saya buat live. Beras tak ada di semua kedai di situ. Beras tak ada, telur tak ada, gula tak ada, minyak tak ada. Kan? Jadi menteri ada pun sumpah langsung tak ada kan. Jadi rakyat meluahkan.
Bila rakyat meluahkan tu, sepatutnya apa yang dibuat adalah Kementerian Multimedia macam kita dulu masa zaman Tan Sri Anwar Musa, kita dapat detect video tu, apa yang kita buat, kita send kepada kementerian tersebut. Kita bagi tahu kat dia, okay, this area ada masalah. So kementerian ni akan hantar kepada pegawai pemantau harga, pegawai-pegawai yang tertentu lah. Mana kementerian tu ambil tanggungjawab tu lah. Ambil tanggungjawab untuk memastikan masalah tu selesai. Dan apa yang dijawab oleh menteri pada waktu itu adalah kepada rakyat yang menyuarakan pada berkenaan benda ni, kita berterima kasih kepada mereka. Dan itulah kita dapat selesaikan masalah. Jadi sebagai kementerian, dia kena selesai masalah. Dia bukan menghukum rakyat. Jadi beza di antara kerajaan hari ini dengan dulu adalah kerajaan dulu kita buat kerja. Dulu tu kerajaan mana tu? Barisan Nasional dulu kan, Perikatan. Kalau kita nak sebut daripada dulu, konteks dulu, saya rasa BN 64 tahun pun tidak seteruk pada zaman Anwar sekarang ni. Kalau zaman Barisan Nasional, kalau kita tengok penyedia media sosial, pemain media sosial yang mungkin kena tangkap pada waktu tu, kita dengar lah Naga, Cikgu Bat, Sir Azri, and then Pukari. Ini semua orang UMNO. Belum ada orang daripada Pakatan Harapan yang kena pada waktu itu. Mungkin CV seorang lah kan. Yang kita kena buat adalah kerana terlampau teruk sangat sampai hina agung macam Swadi Murni, macam Wanji hina Sultan. Yang lain-lain tu kita mana ni. Tapi kerajaan sekarang ni, kalau kita nak cerita, dalam rekod saya saja dekat 30 orang lah yang kena panggil, yang kena tangkap dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bandingkan kerajaan Barisan Nasional yang daripada zaman Tunku sampailah Perikatan Nasional, saya rasa kerajaan PH pada hari inilah yang paling teruk dalam sejarah Malaysia ni, penubuhan Malaysia. Daripada sudut bila orang yang selalu cakap tentang kebebasan bersuara ni, tapi bila menjadi Perdana Menteri, terus dia lupa. Macam tu jugalah bila dia ulang dulu sebelum ni. Saya rasa Cikgu Bat pernah dengar ayat ni kan. Parti kita, parti yang parti derita, dibina atas kesusahan rakyat, rakyat yang susah di rumah kos rendah, para petani, driver bas, semua dia sebut. Tapi dalam konteks hari ni, yang bercakap soal kesusahan ni adalah driver bas, driver teksi, para petani, nelayan, semua ni bercakap. Dan semua ini dinafikan hak mereka untuk bersuara. Jadi kerajaan hari ini, dia nak tunjuk diri dia baik adalah melalui dia mendiamkan satu pihak. Okey, aku bagi dia ni diam. So ada satu dia punya trooper dia yang duk buat live setiap malam akan ceritakan tentang Anwar lah wali. Ini saya rasa pernah dengar Anwar. Anwar lah wali, Anwar lah insan yang paling baik di Malaysia. Imam Mahdi. Imam Mahdi pun ada. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak menunjukkan sebuah kerajaan itu baik, tetapi adalah dengan kaedah dia mengambil suara rakyat itu untuk menyelesaikan masalah. Dan saya nak quote sikit baru ni di dalam parlimen baru ni. Menteri jawab tentang masalah beras. Dia jawab dengan dia kata lebih kurang macam ni lah ayat dia cakap. Dia kata mungkin rakyat yang pergi beli beras kat tempat ni, mungkin pada waktu tu staff dia belum restock beras. Kebetulan habis. Kebetulan habis. Jadi jawapan yang dibagi oleh menteri sendiri pun menafikan hak rakyat itu sendiri. Jadi sepatutnya adalah kalau kita tengok daripada sudut apa yang kita buat dulu adalah dengan kita mengenal pasti masalah melalui media sosial dan kita cuba menyelesaikan masalah tu sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kita perlu ingat satu perkara, menteri yang duduk di atas ni, badan eksekutif ni, mereka ini adalah wakil kepada rakyat. Rakyat pilih mereka, walaupun Anwar tidak dipilih untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi dia menang juga lah. Jadi rakyat di tempat dia tu memilih dia sebagai wakil untuk dia berkhidmat kepada rakyat. Jadi dia kena menunaikan apa sahaja yang rakyat inginkan. Jadi dia kena mendengar rintihan rakyat-rakyat di bawah ini. Jadi itulah yang berlaku di dalam media sosial dan juga media mainstream ini juga. Kalau kita tengok, dia bukan suka-suka melaporkan tentang isu-isu yang tertentu. Dia melalui banyak proses, sama ada mereka buat research, sama ada mereka pergi berjumpa dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi harapan reporters ni apabila dia melaporkan sesuatu perkara tu adalah supaya pihak kerajaan memandang serius berkaitan dengan benda tu dan juga menyelesaikan masalah selain daripada juga media sosial. Tapi masalahnya hari ini dua-dua dia tak pandang serius. Laporan daripada reporters pun tak pandang serius, laporan daripada media sosial pun tak pandang serius. Dan saya nak berkongsi sebelum saya habis
masa saya di kementerian tu ada satu isu, kalau kita ingat pada waktu itu adalah pada isu berkaitan dengan artis tempatan yang kena harass secara seksual dan sebagainya. Okey, apa yang Tan Sri buat pada waktu itu adalah, saya masih ingat lagi, masa tu Aswar lah, Tuan Faizal pergi jumpa dua pihak, pergi dengar apa yang Finas nak cakap, dan pergi jumpa dengan aktor tu sendiri untuk tanya, dan kita selesai masalah. Tapi saya rasa kalau berlaku dalam kerajaan hari ini, kalau ada artis yang keluarkan kenyataan tu, saya rasa dia akan minta untuk menurunkan benda tu sebab nak menyelamatkan menteri. Tetapi bezanya pada waktu itu, Tan Sri pada waktu itu adalah untuk menyelesaikan, pergi jumpa dan bincang dengan Finas pada waktu itu adalah macam mana untuk kita menyelesaikan masalah yang berlakunya di dalam orang kata lakonan dan sebagainya. Itu adalah beza di antara kerajaan dulu dengan sekarang. Jadi di akhirnya saya nak beritahu dekat sini adalah betul yang Cikgu Bat cakap tadi, no action talk only. Dan kita nampak rakyat boleh menilai. Hari ini pun dilaporkan oleh FMT hari ini, and FMT lapor bahawa Anwar adalah fail, and dia gagal bukan saja daripada pengurusan ekonomi tetapi juga dengan janji-janji manifesto, termasuklah dengan freedom of speech dan sebagainya. So FMT kena ready, bersedia lah. FMT esok saya rasa kena bersedia lah dengan menteri ya, menulis kenyataan tersebut. Cikgu Bat, kalau kita tengok kerajaan hari ini, sepatutnya melihat maklumat yang disebarkan dalam media sosial tu, macam Syafiq cakap, sebagai input untuk memulihkan kerajaan. Sebenarnya sebab apa media ni dia tak boleh one way. Kerajaan tak boleh hanya menyampaikan maklumat. Media sosial, media juga digunakan untuk rakyat menghantar maklumat kepada kerajaan. Jadi Cikgu Wat, okey, menarik. Saya menantikan soalan itu. Negara kita negara demokrasi. Kita mengangkat fikrah demokrasi sebagai merdekanya negara bernama Malaysia ini. Maka dibentuk perlembagaan negara di atas semangat demokrasi. Maka ada artikel 10 yang menjamin hak kebebasan bersuara, berhimpun dan sebagainya. Dan dalam demokrasi, sebenarnya inti demokrasi itu adalah hak untuk bersuara, untuk menyatakan pandangan, bukan mengundi. Mengundi itu 5 tahun sekali, kan? Mengundi hanyalah picisan kecil dalam proses demokrasi. Key dalam demokrasi ialah bersuara, menyatakan pendapat, pandangan dan sebagainya. Jadi Malaysia hari ini, kita jangan tengok artikel 10. Perkara 63 dalam perlembagaan negara, iaitu keistimewaan ahli parlimen bercakap. Presiden MIC, nama dia Wee Ka Siong, betul lah? Ahli MCA, ahli parlimen air hitam. Bangun dalam dewan, dia ada keistimewaan ahli parlimen. Dia mempersoalkan berkenaan dengan isu telur. Isu telur itu satulah, kan, yang tak selesai sampai hari ni. Kenapa bawa pergi India, pertikaikan kualiti telur dan sebagainya? Kerana kenyataan dia dalam parlimen. Yang bekal telur ni siapa? Yang bekal telur ni ialah satu orang yang sangat kontroversi, Deepak, kan? Kita pun tak tahu. Akhirnya dia mengaku. Sebab apa? Dia saman Wee Ka Siong. Dan benda ni dibolehkan. Dan punyalah lemah zahir dan batin. Lepas itu Deepak boleh pula kau dah hantar surat saman kat Wee Ka Siong. Itu tak ada kebebasan. Perkara 63 ni dipijak, ditapak kaki dalam keadaan hari ni. Dia boleh pula telefon bagi pihak Perdana Menteri. Saya tak faham, kan? Deepak bagi pihak Perdana Menteri nak runding pula supaya Wee Ka Siong minta maaf dan tak payah saman. Jadi kerajaan tunggang langgang keluarga 69 ini bukan setakat NATO, bukan setakat sembang kari. Dia kerajaan tunggang langgang dalam isu ini, saudara. Kerana dia sangat kelang kabut lah. Sudahlah kamu wartawan tajuk berita kena tukar 3-4 kali. Malah ada pembalasan dendam. Contohnya apa?
ada sebuah syarikat TV yang kritik kamu dalam berita itu, bukan kritik, pemberitaan berita ni yang benar, melaporkan yang benar, pandangan rakyat dan sebagainya, masuklah Awesome TV. Okey. Ya. Lepas tu selama-lama ni semenjak Awesome TV wujud, dia ni boleh masuk peranakan Merdeka. Moderator peranakan Merdeka. Punyalah kodi kerajaan NATO, Sembang Kari dan Tunggang Langgang ini, menteri bagi arahan supaya apa, orang ni jangan bagi syarikat TV ni, jangan bagi beragak Merdeka. Sampai beragak pun tak boleh. Oh, saya tak faham. Kan? Kerajaan ni kerajaan Tunggang Langgang ni, kan? Sepenuh setahun ini. Jadi kerana itu, dalam isu kebebasan ini, dia harus menjadi intipati demokrasi. Dan maknanya kerajaan hari ini undemokrat. Maknanya tidak demokratik langsung. Kerana kebebasan itu dikekang. Dan semenjak wujud merdeka, semenjak wujud semenjak negara ini wujud, dan media sosial diperkenalkan dan sebagainya. Dulu kita kata Mahathir ni maha zalim, Anwar panggil, Anwar suruh kita orang panggil Mahathir maha zalim. Sebab apa? Mahathir ni begini, begitu zalim dan sebagainya. Tetapi dalam peringkat ini, Munsi, kamu lebih teruk daripada Mahathir. Dulu kita ada zaman-zaman itu, kita ada pelbagai tripod, media sosial yang agak sukar untuk kita akses, tapi kita adalah tripod, kita ada space, ada pelbagai lah yang media sosial yang juga kemudian berkembang sampailah blogspot, kita ada blogger house dulu yang mengawal tempat perlindungan blogger-bloggers. Tetapi menteri propaganda, menteri komunikasi ataupun apa nama menteri yang kerajaan bagi pada ketika itu dan sekarang, menteri ni tak buat kerja bebal dengan, saya minta maaf lah kalau beberapa perkataan saya kasar, tapi saya fikir itulah layak kita gunakan. Dia lepas ni dia buat tit ini. Maknanya dia panggil Mahathir tu tak panggil provider, tak panggil tripod, tak panggil server, tak panggil ni. Malah zaman Pak Lah ke, zaman Najib ke, mereka tak panggil blogspot untuk ini kau padam, ini kau itu. Dia tak kacau pun kan? Saya di antara blogger yang dalam top rank pada zaman itu, awal blog ni. Sampai sekarang, setiap artikel saya tak pernah dipadamkan pun. Tak pernah dipadamkan. Tetapi hari ini, punyalah bebal pelakon Extra Gold dan Lincu ni, dia rasa bangga. Oh, kami panggil Facebook, kami panggil TikTok, kita bagi amaran kepada mereka. Saya rasa negara ni nak dibawa ke arah yang mana? Saya punya mic, saya punya. Oi, tak keluar suara. Tak keluar tadi. Tak ada. Okey. Apa namanya ni? Mereka rasa bangga untuk panggil dan ditit benda ni. Dan adakah mereka puak-puak dia yang dibayar oleh Jcom, yang Jcom ketika rakyat susah, Jcom naik gaji 30%, adakah mereka tidak bercakap berita palsu? Tidak. Syafiq pernah buat, beberapa orang kita, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita pernah buat laporan polis ke atas, siapa nama dia, kan aku bagi tahu nama glamour dia pula nanti. Oh tu Wan Nur Morliani. Nama itu sebab dia popular, kita panggil mak bedak lah kan. Kerana dia menipu. Dan dia memberi benda palsu dan memfitnah kerajaan, memfitnah yang di-Pertuan Agong, memfitnah raja-raja Melayu. Kita buat laporan polis, tapi sampai sekarang mana tindakannya? Tak ada tindakan, kan? Orang kita tak kisah berita, bukan orang kita, makna dia rakyat biasa. Yang kena tindakan ni ialah pegawai polis, cikgu, pegawai kaki tangan bomba, pegawai hospital, kan, yang bercakap kamu panggil, kamu tangkap, kamu hantar surat kepada majikan mereka dan kamu rampas handphone, kan. Saya ni dah pakai handphone RM400 je dah. Sebab handphone dekat polis ni dah ada banyak, kan. Malah polis yang menyiasat ni pun, cikgu saya minta maaf lah, saya pun tak faham macam mana kerajaan ni,
Tapi prosedur dia ialah cikgu serah dulu handphone dah dulu. Kan? Jadi setakat ini sebab dia kalau prosedur siasatan ni Musi, kes selesai serah semua barang. Tapi kes ni tak boleh selesai sebab macam mana nak selesai? Laporan tu sendiri laporan palsu, laporan tipu. Kan? Jadi kes tak selesai. Kes jalan tidak tergantung. Jadi maknanya kalau dia bagi tu semua, saya mungkin boleh buka kedai spare part handphone lah. Kan? Sebab handphone yang dia simpan lama tu dah out to date. Kan? Jadi kita kena buka spare part handphone. Jadi rumusan bagi yang kedua ni saya nak bagi tahu ialah dia bukan sekadar bercakap dan gagal, malah dia menggunakan seluruh aparat kerajaan, jentera kerajaan, sampai pegawai kerajaan menyampah dengan dia, kan? Pegawai keselamatan pokok kuasa ni menyampah dengan kerajaan dengan menyalahguna kuasa tersebut untuk apa benda tak kena dengan tekak dia, dia hembus, dia kata benda ni kena ambil tindakan, benda tu kena ambil tindakan. Jadi Tuan Musi sangat tidak demokrasi dan lebih kejam daripada mana-mana kerajaan atau mana-mana Perdana Menteri yang kita ada hari ini. So tak cukup lah Madani tu. Saya rasa dia langsung tidak layak perkataan Madani. Dan pertama, kedua ialah dia tidak faham pun perkataan Madani itu. Sebab apa? Izinkan saya menggunakan sikit masa lagi. Ketika di luar negara, dalam satu temu ramah, wartawan pernah tanya dia persoalan pengurusan ekonomi Madani dan sebagainya, apa dia nak buat, ke mana Malaysia nak tuju. Dia pusing keliling, dia tak jawab pun soalan tu, dia pusing keliling. Dengan last kali dia kata dia ni apa namanya ni, Titanic and Madiba, pejuang Afrika Selatan ni, Nelson Mandela. Dia kata dia Nelson Mandela. Dia kata dia Nelson. Orang ni tanya pengurusan ekonomi Madani ni nak bawa ke mana, macam mana. Dia pusing keliling, kan? Dia pergi India, pergi Kenya, pergi Jepun, patah balik Singapura, patah ni apa semua, kan? Akhirnya dia kata dia Mandela. Jawapan soalan tak ada. Jadi inilah masalah dia, Perdana Menteri yang saya rasa dia dah terlalu lama. Dan dia ni kan saya ulas ke dekat pasal yang ketiga, soalan yang ketiga, dia ni sakit jiwa lah saya nak kata. Jadi kita nak mencelah sikit dekat itu, kita kenapa betulkan supaya rakyat dia tak silap ada peluang ni. Anwar bukan Nelson Mandela, sebab Nelson Mandela masuk penjara bukan sebab liwat. Yang tu kena betul. Okey David. Ya. Kalau lah rakyat, kan kita tengok rakyat tak boleh. Ya, kita tengok macam Cikgu Bat cakap tadi, satu entiti media pun disekat, didiktit tahap tu. Tapi takkan rakyat pun tak boleh nak bersuara. Tapi saya dapat laporan daripada kawan-kawan yang mana posting yang ada melibatkan mengutuklah kerajaan pun kena diturunkan di padam dalam media sosial. Tapi ada pengalaman ke? Banyak. Apa yang kena dalam ni? Semua Facebook memang dah. Contohnya, share sikit pada kita punya ni. Dia ada kena guideline lah, dia macam tu lah, guideline. Kalau YouTube ni pun guideline juga lah, semuanya tu lah, guideline dia turunkan kandungan dan sebagainya. Yelah, maknanya dalam TikTok dia boleh padam, dia boleh kawal kita punya maklumat macam tu. Yang tu sebab dia jumpa dengan penyedia media sosial kan. Kita apa nama ni, boleh beranggapan sebegitulah kan. Sebab sebelum-sebelum ni tak pernah berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat kalau dia orang duduk padam? Itu saya nak sentuh ni. Kalau kata dalam sesi yang ketiga ni, saya nak bagi tahu dia masalah kerajaan hari ni. Masalah kerajaan hari ni, apa nama Tuan Musi, adalah dia tak erti beza pentadbiran kerajaan dengan politik. Di peringkat kementerian ni, dia kena jaga kementerian. Bila dia jaga kementerian secara automatiknya, daripada sudut mileage berpolitik dia tu, dia akan dapat. Tapi kalau dia nak berpolitik sepanjang masa, rakyat akan rasa muak. Bukan muak dengan parti dia tu, akan muak dengan kementerian dan termasuk dengan dia juga, sebab dia tak dapat melaksanakan tugas dia yang sebaik mungkin. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan Madani pada hari ini adalah dia berlakunya dekat situ. Sebab dalam 1 tahun ni, kalau kita tengok mereka ni nak berpolitik, saya tak pernah jumpa. Saya walaupun di usia muda, tapi saya melalui zaman-zaman, saya rasa dalam 4 Perdana Menteri. Jadi saya tak pernah jumpa bila habisnya pilihan raya, kerajaan melabel diri mereka sebagai daripada Pakatan Harapan dan
pembangkang ni adalah Perikatan Nasional. Dia melabel berdasarkan teras parti-parti itu sendiri. Saya tak pernah tengok sebab selepas habisnya pilihan raya umum, selalunya kerajaan akan menggelar diri dia sebagai kerajaan, dan yang berlawanan dengan dia akan gelar ketua pembangkang dan sebagainya. Tidak disebut yang mengatakan bahawa zaman kita ni lah Pakatan Harapan lebih baik. Tak, saya tak pernah dengar benda itu. Jadi dalam kerajaan Madani hari ini, dalam 1 tahun dia menjadi kerajaan, dia nak bagi rakyat ni sokong kepada parti dia. Jadi dia nak menampakkan, nak mengimagekan bahawa Pakatan Harapan ni baik daripada segi menggunakan media. So macam mana dia buat? Adalah dengan menyekat kepada kebebasan bersuara, jadi mengugut. Yang ni menteri ugut sendiri ni. Salah cakap nanti kita hantar kereta polis depan rumah kan. Ini dia sendiri sebut, dia tak boleh nafi. Ikut dia nak zaman kita keluar video tu. Jadi dengan mengugut rakyat dan sebagainya. So benda ini tidak akan, orang kata apa, dia tidak akan menampakkan dia baik. Jadi di peringkat kerajaan ni sepatutnya, kalau kita tengok di Kementerian Multimedia ni, adalah untuk dia menyampaikan, selain daripada dia mengawal daripada Suruhanjaya Komunikasi dan sebagainya, adalah dia kena memastikan bahawa rakyat dapat akses kepada info-info berkaitan dengan kerajaan. Kalau hari ni kalau kita tanya dengan rakyat di bawah tentang program-program kerajaan, dia tak tahu. Yang dia tahu adalah Perdana Menteri pergi bercuti sana sini kan, pergi tempah flight ke US. Ini terang-terang. Jadi ini yang rakyat nampak. Kalau kita pergi dekat ground kan, masalah-masalah nak dapatkan bantuan, rakyat langsung tidak mengetahui tentang maklumat kerajaan. Berbeza pada zaman Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional dulu. Sebab memang kita ada sediakan infografik yang kita fokus. Bukan, kalau nak kata kerajaan hari ni pun sedia juga, cuma dia tak fokus untuk penyebaran kepada rakyat tu. Maklumat dia tak fokus. Yang dia fokus adalah macam mana nak cari cikgu bat, macam mana nak kenakan Syafiq Alim, lepas ni mau pakai nasional pula kena kan, dia buat live setiap malam. So ini yang dia cari. So inilah masalahnya, adalah saya pesan kepada menteri menteri apa tadi sebut? Menteri Pelakon. Menteri Pelakon Guo Egencu ni, nasihat saya kepada dia adalah berkaitan dengan media sosial ni, biarlah kepada pihak-pihak penguatkuasa dalam negara kita buat kerja. Jadi kalau ada yang dia rasa silap dan sebagainya, dia suruh pegawai dia buat laporan. Jadi di peringkat dia sekarang ni, dia kena fokus. Kementerian Multimedia ni banyak benda dia nak kena fokus. Daripada sudut artis, daripada sudut macam-macam benda lah yang dia nak kena fokus itu tak masuk tugas-tugas kementerian tu. Jadi dia fokus pada situ. Jadi rakyat ni, dulu kita pun sama juga, mereka bersih apa semua, kita buat tak layan, buat pejam sebelah mata kadang-kadang tu. Jadi suara rakyat ni sampai bila dia tak boleh hentikan? Sebab rakyat ni dia bersuara kerana dia rasa ada something yang tak kena. Sebagai contohlah, rakyat ni bila dia nak pi dia nak beli dia nak pergi beli ikan harga mahal, dia akan buat video, tapi benda tu betul. Jadi so kerajaan kena ada benda yang dia kena mengetepikan, ada benda yang dia kena pandang serius dan sebagainya. Yang benda yang dia kena pandang serius adalah isu-isu berkaitan dengan raja, agung dan sebagainya. Ini yang satu lagi, kebebasan bersuara ni. Bila kita sebut sampai orang Melayu tak boleh sebut tentang Melayu. Ni kalau saya sebut ni nampak apa jadi apa? Tiga. Jadi tiga ni pun bertak refund dia tu, dia tak refund tu jelas. Apa yang tidak dibenarkan menyebut tentang Melayu? Apa yang dikatakan masuk? Adakah saya sebut tentang saya yang orang Melayu, ataupun saya sebut kat sini bahawa Melayu adalah kaum yang hebat dan Melayu ni perlu memperhebatkan diri dia? Ataupun saya sebut adalah Melayu adalah orang yang mula-mula duduk di sini, ini dikenali sebagai tanah Melayu. Adakah benda yang Arifan tu kena jelas? Tak Arifan tu kena jelas. Adakah benda tu dikategorikan Melayu pun tak boleh? Melayu tak boleh, Islam pun tak boleh. Ni kalau kita sebut dia tu jangan dorong dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini saya rasa tak patut. Sebab setiap bangsa dan agama memperjuangkan bangsa dan agama dia sendiri. Orang Melayu bila ada majoriti kat sini akan sebut tentang Melayu Islam. Orang India pun memperjuangkan tentang hak dia, mitra semua memperjuangkan hak dia. Jadi kalau kaum ini tak boleh memperjuangkan hak dia, orang lain juga boleh memperjuangkan hak dia juga. Jadi inilah daripada segi konteks ini saya rasa kalau sebut jadi kebebasan bersuara itu dalam kerajaan hari ini memang kita tak nampak. Dan saya nak sebut di sini Perdana Menteri kita Abang kita ni
dia berjuang selama hampir 22 tahun 22 tahun. Macam-macam kita dengar kan, tentang kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, harga minyak turun, macam-macam benda yang dia cakapkan. Dan dia ada berjuang kan, menjadi Perdana Menteri sekarang. Dan kalau kita tengok dalam satu manifesto yang dia nyanyikan, manifesto yang dia buat sama ya. Manifesto PRU 12, 13, dia kurang sama. So bila dia jadi Perdana Menteri yang ini, kenapa tidak ada langsung yang dia laksanakan. Jadi inilah yang saya nampak, kalau masih ada lagi lah penyokong-penyokong kepada kerajaan ini yang masih ada dekat luar sana yang mengharapkan, saya rasa mereka sepatutnya malu pada dia. Dan saya sadar juga sebab mereka ni sekarang ni macam tadi sebut yang mak bedak tu kan, dia boleh bercakap sebab menteri bagi green light kat dia. So sepatutnya mereka ni kena menyuarakan, mereka kena beritahu bahawa apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, dia kena tunaikan manifesto yang dia buat. Jadi apa yang dibuat ke atas pihak Perikatan Malaysia ni adalah satu benda yang salah. Kita memperjuangkan kebebasan bersuara, maka kita kena memberikan kebebasan bersuara kepada mereka. Jadi mereka-mereka ni lah, ini bukan yang saja nak memodek 24 jam. Saya tak pernah tengok orang berpolitik dalam kerajaan. Sedangkan dulu barisan Malaysia dulu kita tengok beberapa orang yang bangkit menentang, ada yang tak betul dan sebagainya. Saya tak pernah jumpa langsung dalam satu kerajaan yang dia nak jilat habis mungkin. Pengikut Anwar dengan Fahmi Fadzil ni, dia walaupun Fahmi Fadzil cakap hantar kereta polis depan rumah dia, jilat ada benda tu betul. Kalau boleh tu sampai ke celah ketiak, ni kita nak, orang kata apa, nak bagi nampak sopan sikit, sampai ke celah ketiak pun dia nak menjilat. Jadi benda ni tak betul. Apa yang tak betul kita kena bagi tahu, kata benda tu tak betul. Jadi apa yang benar tu, okey, nak sokong pun kita tak ada masalah apa. Jadi saya rasa saya menangguhkan hujah saya kat situ. Dan di akhirnya saya nak sebut kat sini apa yang saya mulakan tadi daripada George Washington. Dia sebut kat sini, jika kebebasan bersuara itu dinafikan, maka semua orang seperti dibisukan atau diperbodohkan, ibarat kambing yang tunggu masa untuk disembelih. Jadi apabila kebebasan bersuara ni kita nafikan kepada rakyat, ibarat kita telah membisukan rakyat ataupun memperbodohkan rakyat itu sendirilah. Jadi rakyat ni dia ibarat apa, kambing yang menunggu masa nak disembelih. Macam zaman dulu dia ada apa, dia panggil apa yang nak sembelih tu kan. Jadi dia duk beratok, Algojo. Apa nama dia? Algojo. Algojo tu, jadi dia menunggu masa nak disembelih. So rakyat hanya ikut saja. Jadi tak boleh. Jadi rakyat dalam negara yang demokrasi ini mesti kita benarkan rakyat untuk bersuara, untuk dia memberi idea dan sebagainya supaya kita dapat membina negara kita lebih baik. Sebab Madani hari ini bukan semua betul. Ada silap yang dia buat dan ada betul tak? Ada yang betul tak? Kalau tengok sekarang ni langsung tak betul semua lah kan. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, kerajaan dia mesti ada silap dia. Dan dia mesti akui bahawa manusia ada silap dan orang lain boleh tegur silapnya. Jadi inilah kita buat apabila kita bersuara, bermakna hari ini kita menegur silap dia dan dia kena pandang serius. Bukan dia melabel kita, ni walaupun cakap kita tak tepi ya. Jadi Cikgu Wat, kalau kerajaan dia terus menyekat suara kebebasan daripada pejuang-pejuang media sosial, aktivis-aktivis media dan juga agensi-agensi media, apa kesan dia nanti pada kerajaan dan juga pada rakyat? Apa pandangan Cikgu Bat? Okey, saya mulakan dengan tahun yang terakhir ini. 8 hari bulan ini, 3 hari 3 malam akan dibuat kenduri. Dibelanjakan jutaan duit rakyat, kononnya nak kumpul orang di sebuah stadium setahun kecemerlangan Anwar Ibrahim. Yang kritik ni bukan kita. Bila dia umum, yang mula-mulanya senator daripada MCA kritik, Tian Lika, kritik dia. Kuantan. Kedua ialah yang kritik dia orang dia sendiri dalam parti dia, Tian Langka. Satu lagi yang kritik dia ialah Maria Chin. Orang dia sendiri mula rasa kecewa. Kenapa dalam keadaan engkau gagal, kau bagi tahu rakyat kita belum berjaya, tapi ni kenapa engkau perlu tipu rakyat dengan belanja juta-juta,
bawa pengampu, guna bas dan sebagainya, upah makan macam ternak, ayam ternak, betul-betul lah kan, upah, bagi t-shirt, bagi baju, dan kau bawa 3 hari 3 malam. Kau paksa pegawai-pegawai kerajaan yang memang pun nampak kegagalan dan kepayahan pentadbiran hari ini untuk meraihkan satu benda yang sangat, ini adalah acara bapa kepada segala kepala-kepala bapa munafik, kepalsuan, kan, dan puncak kesakit jiwanya Anwar Ibrahim ini. Rakyat kena dipaksa sambut benda yang gagal dalam kepayahan rakyat. Pertama. Kedua, yang saya nak bagi tahu ialah kita dalam keadaan sangat-sangat bungkam. Malaysia ni kalau kita baca buku sejarah, penjajah dulu pun, penjajah Belanda, kita pernah kena jajah dekat Belanda, kemudian melalui penjajahan Orange kita tukar, penjajah Portugis sampai penjajah British sekian lama. Orang boleh bercakap isu Melayu, orang boleh bercakap isu Islam. Hari ini bercakap isu Melayu dan Islam adalah menjadi satu kesalahan. Kita ni dijajah oleh Zionis Israel ke apa ni? Kan? Itu. Kedua yang saya nak bagi tahu, tapi bagi pihak mereka macam mana? Guan Eng cakap takbir Pulau Pinang, nanti habis. Kalau kita menang Pulau Pinang, nanti habis. Gerai apa nama tokong semua tutup. Itu satu hasutan dalam bentuk agama. Laporan polis dibuat, berpuluh laporan polis. Bulu Roma Guan Eng pun tak diusik. Punya penakut dia dengan DAP. Bapa Guan Eng, Lim Kit Siang, minta maaf, Tan Sri Lim Kit Siang, sebut, nanti kalau Islam memerintah semua benda jadi hancur, kan? Menyemarakkan Islamofobia yang sangat teruk. Laporan polis dibuat, berpuluh laporan polis, tetapi bulu Roma Lim Kit Siang pun dia tak berani nak sentuh, kan? Sebab DAP ni 40 kursi, bukan kata Anwar Ibrahim. UMNO lagi takutlah dengan DAP sekarang ni, kan? Sebab kalau kawan baik dengan DAP. Kalau saya lari sikit daripada topik Tuan Musi, bagi saya begini, kalau Tuan Musi dah sentuh soal UMNO baik dengan DAP ni, kan, saya kata sebenarnya DAP tak ada masalah dengan UMNO. DAP tak ada masalah pun dengan rasuah. DAP hentak Najib dan tanam cukup-cukup ni bukan sekadar kerana 1MDB, tapi kerana pada ketika itu UMNO ni Melayu memimpin. Saya sebut, saya ulang, kerana Melayu memimpin. Hari ni kerana Zahid Hamidi berjaya menjadi kardai terbaik tunggangan DAP, dan menjadikan UMNO keseluruhannya menjadi tak boleh memimpin, jadi hamba akur tunduk kepada DAP. Dia tak ada masalah dengan UMNO. Sekarang ni DAP pertahan UMNO gila-gila, kan? Malah bukan setakat pertahan, 47 kes yang telah masuk peringkat mahkamah prima facie juga boleh dicuci dengan bersih. Maknanya DAP tak ada masalah dengan rasuah, DAP tak ada masalah dengan UMNO, tapi DAP ada masalah kalau Melayu memimpin. Jadi kalau dia kawal keadaan, dia semua okey. Balik kepada topik kita, kebebasan bersuara. Pengurusi, saya ingin jelaskan beginilah. Ini adalah kemuncak kemunafikan. Rakyat tengah betul-betul susah di bawah, kan? Kerana itu saya juga mengambil kesempatan medan ini untuk memberi teguran kepada lawan kepada kerajaan rejim campuran ini adalah Perikatan Nasional. Kena keluar sebagai suara rakyat dengan berani, bercakap soal kepayahan hidup rakyat yang sebenarnya, dan jangan takut. Percaya cakap saya kepada seluruh rakyat di luar ini, kalau satu orang bersuara, mereka boleh tangkap, mereka boleh dakwa. 2 orang bersuara, mereka boleh tangkap, mereka boleh dakwa. 100 orang bercakap, mereka masih boleh tangkap, boleh dakwa. Tapi kalau jutaan yang bangkit dan terus bercakap, mereka tak mampu untuk padam semua, kan? Lebih-lebih sekali dia kata tutup terus TikTok, tutup terus Facebook lah,
kan. Tapi kalau jutaan, percaya cakap saya, tidak akan ada mahkamah yang boleh. Lepas dia buat stadium pun mahkamah, nak dakwa beratus, tidak akan ada mahkamah boleh menyelesaikan kes itu. Tidak akan ada penjara di Malaysia yang boleh memuatkan semua itu. Jadi kerana itu, kita ini di peringkat perjuangan yang sangat kritikal. Ini melangkaui perjuangan parti siapa nak jadi Perdana Menteri atau tidak. Kepada mereka di luar sana, ini saya letak semula. Saya faham dalam kerajaan rejim campuran hari ini, semua tak selesa dengan Anwar dan DAP. Sahabat-sahabat di Sarawak, kita telah berdakap dan membentuk Malaysia bersama. Kamu perlu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Bangkit dan bersuaralah demi Malaysia. Anwar dan DAP telah memandu negara ini dalam keadaan yang sangat salah. Dan kamu perlu mufarakah daripada rejim campuran ini. Walau dalam sahabat-sahabat UMNO sekalipun saya sebut, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang bagus, kan? Tetapi soal dia ialah kamu terpaksa memikul beban, mengotorkan badan kamu dengan kecelakaan dan kecelaruan sakit jiwa Anwar Ibrahim ini. Lakukan dengan berani. Malaysia perlu diselamatkan, kan? Lantaklah tak lompat parti ke apa ke saya sebut. Sebab Anwar dah buktikan dia mentong sampah undang-undang ke apa benda ni dengan semangat, Tuan Gozi, dengan roh akta lompat parti itu hancur apabila peruntukan kerajaan, duit kerajaan, ini betul-betul dajal ni. Siapa tak sokong aku, kan, dan siapa tak ikut aku, tak dapat, kan dajal datang dengan segunung emas, dalam Al-Fitan menyebut dengan jelas benda itu. Dan ini dajal kecil. Saya tanpa bersindung, saya mengambil tanggungjawab itu, kan. Dan saya ulang, saya sebut, lakukan dengan keberanian. Negara perlu diselamatkan. Balik kepada soalan yang terakhir tadi, kalau perkara ini berterusan, kan, saya tak nak menjawab kerana apa. Kita tak boleh ada imajinasi pun perkara ini berterusan. Rakyat perlu terus bersuara. Rakyat perlu terus bangkit dengan berani, kan. Siapa juga menjadi Perdana Menteri, asalkan bukan inilah bentuknya, negara perlu kita selamatkan. Saya pulangkan balik Tuan Musi. Ya. Itu yang saya tanya Syafiq. Macam cikgu macam dia sahut, dia menyeru kepada semua, termasuk dengan rakyat, bangkit untuk bersuara lah. Tapi kalau kerajaan terus menekan, jadi tidakkah akan ada contohnya aktivis media akan mula berundur diri ataupun terus berlawan? Macam ada Syafiq sebagai aktivis media sosial ni, bonus round ni. Saya nak menambah sikit apa yang cikgu cakap tadi. Sebelum saya jawab soalan tu, nanti ingatkan saya. Masalah Anwar Ibrahim ni satu, kalau kita tengok mana-mana pembangkang yang jadi kerajaan di dunia, Allah ada banyak mungkin cikgu boleh ni, dia akan membawa apa yang dijanjikan. Sebab apa? Sebab dulu dia berlawan dengan kerajaan, kononnya ada kezaliman dan sebagainya, so dia nak membuktikan diri dia. Jadi ini pembangkang, bukan sahaja kata di Malaysia, di dunia Anwar Ibrahim sebagai pembangkang menjadi Perdana Menteri, tetapi dia buat lebih teruk daripada dulu. Apa kerisauan saya adalah apabila diganti yang Perdana Menteri selepas ini, satu benchmark yang diletakkan oleh Perdana Menteri hari ini akan menjadi diikut dengan balik. Contoh, dulu dia cakap bahawa nakkan kebebasan media. Esok kalau dia jadi pembangkang esok, saya rasa kalau kerajaan pada waktu itu betul-betul mengekang, Buat benda yang sama juga. buat benda yang sama lebih teruk daripada dia. Dia tak ada sama. Dan orang langsung tak dia kata, dulu dia boleh bawa orang turun ke jalan dan sebagainya. Jadi kalau itu kan kerajaan selepas ini, Anwar Ibrahim dia buat bersih semua dia katakan. So itu apa yang perjuangan human right. Jadi orang takkan nampak sebab apa? Sebab bila dia pembangkang yang menyebut tentang human right, tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan bersuara dan sebagainya, bila dia menjadi kerajaan, dia buat lebih teruk daripada itu. Dan dia kata apa? Yang saya seronok kat dalam parlimen, dia sendiri kata, saya hanya meneruskan apa yang kerajaan dulu buat. So dia dah letak satu benchmark yang tinggi di situ. So what will happen next adalah, saya cukup takut yang cikgu buat. Takut next punya kerajaan, okey,
kau buat macam ni kan. Dulu UN tak boleh buat, apa Perikatan Nasional tak boleh buat. Waktu tu kau cakap apa kebebasan media semua. Okay, sekarang aku jadi kerajaan, aku benar betul. Dia buat lebih teruk daripada apa yang Okey. Jadi pada waktu itu saya sangat risau benda tu. Dan pada waktu itu mana-mana aktivis yang nak bangkit menegur, saya rasa agak sukar. Sebab dia kalau nak bersama dengan PH lah kan, orang akan sukar lah kan, bersorak perak tangkap. Okey, jadi soalan tadi adalah nak mengajak media sosial ni bangkit. Dia pada zaman CB dulu, dia ada semangat, dia diletakkan satu perjuangan ni sama zaman itu. Zaman sekarang ni perjuangan dia tak nampak. Dia kira aku masuk dalam parti ke untuk tempat, ataupun aku duduk kat dalam media sosial ni sebab nak jadi influencer, kenal. So dia perjuangan tu dia Ada asas perjuangan tu tak ada. Fundamental dia hilang. Fundamental dia hilang. Kalau dia ada asas perjuangan, dia tak takut. Dia tahu, dia faham bahawa aku kena berjuang untuk diri aku, untuk aku punya keluarga aku, dan untuk aku punya generasi yang mendatang. So dia faham, so dia akan keluar berjuang. Jadi yang kedua adalah dia terlampau, dia tak faham. Dia kata sekali kalau aku buat media sosial ni, kita tangkap keluarga. Ya, betul. Negara kita ada undang-undang. Yang tu kita kena faham bahawa ini Malaysia bukan Mexico. Walaupun Anwar Ibrahim dah buat lebih kurang macam Mexico, tetapi still Malaysia. Kita kena mempercayai dengan agensi penguatkuasa dalam negara kita. Kita kena percaya dengan hakim dan sebagainya. So kalau kita cakap benda yang benar, saya rasa itu bukan satu kesalahan. Dan memang perlu kena berjuang. Dia yang jadi masalah ni sebab hanya 5-6 orang berjuang. Jadi dia nampaklah aim tu kan, ni kita tangkap ni. Tapi kalau rakyat ramai-ramai berjuang macam dulu ni, contohnya dia masalah di Malaysia ni adalah bila berlakunya pilihan raya, semua keluarlah video tak puas hati sini, tak puas hati situ, tak puas hati. Saya beritahu, anda merasai perkara ini setiap hari nak beli beras susah. Saya beritahu, dulu kita dengar kalau rakan nak pinjam duit nak beli gas tu sebab RM50, RM40 kan, dia pinjam je aku nak beli gas ni. Saya baru ni rakan nak pinjam duit sebab nak beli beras pun RM50. Jadi rakyat perlu mensuarakan benda ini. Bagi tahu kepada Perdana Menteri, bagi tahu kepada dia, kami ni gaji pun dah tak cukup, beras pun harga mahal. Jadi teruskan berjuang. Apa sahaja masalah, gula tak ada, buat video sikit, berjuang. Jadi perjuangan anda itu di media sosial itu akan memberi kesan untuk kita supaya rakyat akan nampak. Dia sebenarnya Anwar jadi Perdana Menteri ni sebenarnya saya rasa dirancang untuk tunjuk kepada rakyat. Inilah Anwar Ibrahim. Jadi hikmah. Saya rasa nak tunjuk kepada rakyat. Jadi kalau video ataupun kalau rakyat tidak menunjukkan inilah Anwar Ibrahim, maka saya takut anak muda yang lain sedang itu. Jadi berjuta lah rakyat Malaysia tunjuk inilah wajah sebenar Anwar Ibrahim yang macam apa yang mereka cakap, apa warna tu orang panggil apa dia tahu? Poka. Poka macam poka dia. Terlumpah. Yes, macam poka ni. Jadi kena tunjukkan kepada masyarakat inilah Anwar Ibrahim supaya pada PRU yang selepas ini tidak ada lagi orang yang akan tertipu ataupun dimanipulasi oleh Brother Anwar bin Ibrahim, singkatan saya tak boleh nak sebut. Okay. Wallahualam. Thank you Syafiq. Ni, Cikgu Bat. Cikgu Bat ni hebat dia kenapa? Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pembangkang, Cikgu Bat juga pembangkang. Ya. Kini Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri dan Cikgu Bat juga pembangkang. Jadi pembangkang pada waktu Anwar Ibrahim jadi pembangkang dengan jadi pembangkang waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi kerajaan. Mana lebih payah Cikgu Bat? Mana lebih tekanan? Seperti saya sebut tadi ketika kita berlawan dulu, kita hanya berlawan sentimen dan sebagainya, tetapi hari ini kita berlawan kepayahan hidup rakyat itu real. Dan bila saya cakap susah, maksud dia saya faham sebab saya susah, sebab kita susah. Kita nak, dan kepayahan hidup rakyat tu yang kita nak suarakan kan. Jadi
mereka di luar ini, orang kata kenapa kita, orang muda kata tak naklah campur politik, tak nak campur apa. Tak nak campur politik ini ialah ayat yang sungguh didambakan oleh rejim hari ini. Bagus kan. Isu dia bukan politik, isu dia kita. Kan, kepayahan kita. Semua orang kena bercakap, semua orang kena mengisi ruang memberikan pandangan ini, kerana semua orang dalam keadaan susah. Kebebasan mempunyai media, TikTok, Facebook dan sebagainya, segala macam ini, YouTube dan sebagainya, harus dieksplor dan digunakan oleh semua orang untuk bercakap benda ini, kan? Tapi kebebasan selepas bercakap itu, dia hanya perlu keberanian dan beramai-ramai untuk bangkit. Saya ulang balik sekali tadi, kalau semua bangkit sederap dan serentak, tidak akan ada mahkamah yang boleh menghukum dan tidak akan ada penjara yang cukup untuk memenjarakan semua orang, kan? Saya jelas, saya bagi tahu, kan, saya mungkin boleh tumbang, saya mungkin boleh kena pelbagai akta dan sebagainya, kan? Tapi dia mungkin boleh membungkamkan saya. Tapi bagaimana dengan Ali, Acong apa semua, kan? Balik semula kepada pembinaan negara Malaysia ini, kan? Kita perlu terapkan kasih sayang itu. Bukan sekadar kita boleh diam, hari ini kita senang, kan? Tapi percayalah, B40 itu bukan B40 dah jadi B60. Mereka yang di bawah ini dah mula meningkat. Golongan atasan tu, T20 itu bukan T20 dah, T10, T5, dah golongan itu menjadi semakin kecil. Kenapa? Kerana negara ini sedang ini bukan saya bercakap, ini dunia pun sedang bercakap. Tadi saya baca media daripada Jepun pun menyebut benda yang sama. Kita dipandu dalam arah ekonomi dan pengurusan negara yang salah, kan? Jadi satu, perlu ada rasa kasih sayang. Kemudian dia perlu ada penyatuan. Jangan sekarang ini jangan beza kau parti ni, kau parti ni, kau parti ni. Yang susah ni orang UMNO, yang susah ni MIC, yang susah ni MCA, yang susah ni bukan saja dulu kita kata di ceruk-ceruk kampung. Sekarang duduk bandar, kemiskinan bandar lebih ngeri cerita dia daripada kemiskinan kampung, kan? Yang susah ni mana-mana parti pun kena menyatukan balik, membetulkan negara ini. Dan perlu ada perbezaan ini perlu ditangani dengan saling menghormati. Ni saya ambil MN punya ni, love, unity, respect. Dan muafakat rakyat perlu dibentuk sekarang ini. Dan ini tempoh ujian negara. Kita boleh berdamai macam apa Syafiq sebut tadi dalam nota penutup dia. Tak apalah, Allah takdirkan dia jadi Perdana Menteri untuk menunjukkan, kan? Berdamai dengan takdir hanya dengan kita memperakui Anwar telah menjadi Perdana Menteri, dan semua cerita, ilusi, dream story, bedtime story yang dia bagi kita selama ni palsu. Baru saja dalam parlimen semalam, orang yang sama Rafizi, kan? Belum mendiang lagi Rafizi. Ini Rafizi yang sama. Dia kata apa? Dia kata Perdana Menteri lah yang paling layak untuk memegang Menteri Keuangan. Hari ini Menteri Keuangan. Sebab apa? Sebab supaya Perdana Menteri ini sesuai laksanakan polisi secara terus. Orang yang samalah yang bermati-matian sampai nak bawa usul dalam parlimen supaya Menteri Keuangan berasing dengan Perdana Menteri. Ini memang saya tak faham lah. Saya cuba mengawal diri. Saya tambah juga. Sebab cikgu dah cakap tadi, Rafizi ada cakap, dia bersoalkan kat mana aras yang mana ekonomi negara dalam keadaan terburuk. Sedangkan dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap, kalau ringgit jatuh, maknanya ekonomi pun buruk. Jadi kita rasa rindu. Saya sebut, kita rasa rindu dengan mendiang ketua pembangkang kita yang dulu. Dia dah meninggal agaknya, kan? Sebab soal dia apa yang saya jadi, ya Allah, kenapalah teruk sangat ni, kan?
Sebab dia sangat kontradik, sangat munafik, kan? Kan itu sebagai penutup saya Tusi, bersatulah semua. Negara kita dalam keadaan yang kita tidak mampu 1-2 tahun lagi daripada segi agama, daripada segi kepentingan bumi putera, berlaku penjualan syarikat-syarikat kerajaan dan sebagainya yang sangat teruk, dalam keadaan kekangan-kekangan yang sangat teruk. Temperature perkauman mula naik. Kamu cipta benda itu dengan isu kalimah Allah, dengan isu apa, temperature perkauman naik dalam keadaan ekonomi sangat teruk. Ini bukan masalah kaum. Ini masalahnya kita sedang dipimpin dengan orang gila dan sakit jiwa. Orang gila dan sakit jiwa. Saya sudahkan balik dengan rumusan. Ini kerajaan NATO, sembang kari, cakap tak suruh bikin tak suruh cakap, cakap tak bikin, asyik cakap saja. Ini kerajaan yang sedang menunggang semua aparat kerajaan untuk melaksanakan misi dan mencengkam dan membungkam suara rakyat. Dan ini kerajaan sakit jiwa yang rakyat perlu bangkit dengan berani menyatakan pendirian, selamatkan negara. Ingat, kebanyakan kita tak ada tanah luar negara, tak ada keluarga luar negara. Saya bagi tahu, ini bukan masalah kaum. Sebab apa? Orang India perlu duduk sini. Orang India, Subhash kawan kita, kalau dia balik, dia pergilah Kerala, baliklah kata Mumbai ke mana, dia dah tak ada. Orang Mumbai pun tak kenal, tapi orang Temiang kenal Subhash. Kan? Apa namanya ni, China, pergilah balik ke Shanghai ke mana ke, orang tak kenal dia, tapi orang tempat dia beranak. This is the one and only our mother soul land. Please defend, stand up bravely. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Parti UMNO, Parti MCA, Parti MIC, Parti Bersatu, Parti apa pun, kita di peringkat cabaran sekarang ini. Satukan tenaga kita, stand up. We must defend our mother soul land bravely. Itu sahaja yang boleh berlaku dan memperbaiki keadaan sekarang. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi, terima kasih yang mendengar, dan terima kasih Muafakat Nasional. Cikgu Bat, maka dengan penutup tadi, cikgu punya penutup hebat, yang mana ini tanah kita bersama dan kita bangkit bersama dan kita wajib pertahankan bersama. Ya Cikgu Bat? Ya. Dan ini juga yang kita duduk dalam Muafakat ni, kita Muafakat Nasional, kita meraihkan segala pandangan kepelbagaian supaya kita dapat jumpa titik temu yang sama, kan, agar kita dapat mengukuhkan lagi dan memulihkan balik pandangan orang kepada negara kita yang mana dipimpin mungkin oleh orang yang salah, saya rasa tadi, kan. Jadi mungkin kita sama-sama dalam Muafakat Nasional boleh pulihkan keadaan tersebut. InsyaAllah. Mungkin kita tak boleh bersama dalam parti, tapi kita boleh bersama dalam NGO. Syafiq juga antara ahli Muafakat Nasional yang awal. Terima kasih banyak Syafiq kerana sudi bersama dengan Muafakat Nasional. Dan terima kasih juga kepada kedua panelis kita hari ini kerana sudi datang ke studio Muafakat Nasional. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Minggu depan kalau berkesempatan kita live lagi hari Rabu. InsyaAllah kita akan buat setiap hari Rabu. Dan saya minta kepada semua penonton hari ini, banyakkanlah share lagi video-video ni. Dan mungkin kupasan yang kita buat hari ini boleh memberikan sedikit maklumat tentang isu semasa yang mana yang kita bawa hari ini. Jadi terima kasih Syafiq Abdul Halim dan juga Cikgu Bat kerana datang ke program AM to PM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Minggu depan lah kerajaan baru mana? Kerajaan baru lah.